Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita akan baca dari surah Taubah ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini insya-Allah dengan izin dari Allah kita sambung bacaan kita pada surah Taubah. Dan beberapa hari ini siaran kita agak tergendala, tersekat-sekat. Saya pun minta maaf banyak-banyaklah. Tak tahu telefon yang sama, line yang sama, tapi mungkin kerana line coverage
beberapa hari ni agak kurang lancar lah, kurang lancar. Jadi mudah-mudahan dapat ikut jugalah walaupun agak tersekat-sekat. Ada orang mesej saya, terima kasih banyak, maklumkan. Tapi itulah situasinya. Dan alhamdulillah kita juga ada siaran dari Pro Media Tajdid. Jadi kalau ada yang tersekat-sekat, tak clear tu, kalau nak dengar balik, nak ulang, nak dapatkan kepastian, boleh ikut di page Pro Media Tajdid. Jadi alhamdulillah lah ada dua siaran. YouTube tak masuk lagi lah. Sekarang ni di Facebook. YouTube tu Syahidul edit dia masuk dalam YouTube adalah. Baik. Ayat Allah Subhanahu wa taala dari ayat 73. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai Nabi, berjihadlah menentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bertindak keraslah terhadap mereka. Bertindak keraslah terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersikap keras dan tegas kepada orang-orang munafik. Keras dan tegas di sini maknanya sebagai balasan dari apa yang mereka itu lakukan. Okay? Kalau dalam urusan dakwah, Nabi sangat lemah lembut. Tapi bila mereka itu melampaui batas, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi supaya bertegas. Kalau dakwah, Allah Ta'ala pesan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu keras, tegas, lam faddu min hawlik, mereka ni akan lari daripada kamu. Tapi kita pun lagu tu juga payah nak imbang antara tegas dan keras bertempat. Tempat-tempat dakwah tu, kadang-kadang kita ni sangat harap orang nak terima dakwah kita, jadi tegahlah sikit. Kadang-kadang hak paling kita tegas gak dengan family kita lah. Dengan orang lain boleh lembut, dengan orang kena dengan family kita jadi tegas kita. Pasal harapan kita tu tinggi tu, jadi gitulah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, kebijaksanaan, kelembutan, kesantunan kepada kita dalam uslub dakwah. Tapi dalam masa yang sama Nabi SAW diperintahkan untuk bertegas dengan kufar serta munafik pada apa yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala peringatkan bahawa kesudahan mereka adalah di neraka jahannam. Tegas qala ad-Dhahhak, qala Ibn Abbas, amarahu Allah Ta'ala bi jihadil kuffar bis sayf wal munafiqina bil lisan. Ayat ini Allah Ta'ala suruh tegas orang kufar, orang kafir dengan pedang, dan orang munafik dengan lisan. Wa adhhibir rafaqah wa adhhibir rifqa anhum. Wa adhabar rifqa anhum. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan lemah lembut daripada mereka. Maknanya kalau orang yang lawan Nabi, tegaslah. Dan ini bukanlah bermaksud Nabi SAW jadi tegas dan tidak berlemah lembut langsung, sebagaimana yang kita sebut tadi. Dalam urusan dakwah, Nabi sangat sopan santun dan lemah lembut. Jadi situasi itu mengikut keadaan yang berlaku, ataupun tindakan itu mengikut situasi yang berlaku.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata yahlifuna billahi ma qalu. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak mengatakan sesuatu yang buruk terhadapmu. Sumpah lagi. Baru ni pun cerita dah. Mereka bersumpah bahawa mereka tak kata untuk mendatangkan redha Allah, tapi sebenarnya untuk mendapatkan redha Rasulullah, tapi sebenarnya mereka bohong, dan sepatutnya mereka takut kepada kebohongan, mereka mencari redha Allah lebih utama. Ayat ni sekali lagi mereka bersumpah lagi. Yang ni kisah seorang lagi, nama dia wa kana mimman takhallafa minal munafiqin wa nazala fihimul Qur'an mimman kana ma'an nabi al-Julas bin Suwaid ibn Samid. Seorang yang nama dia Julas bin Ibn Suwaid Julas ibn Suwaid bin Suwaid lah. Wa kana ala ummi Umair bin Sa'ad, dan dia pada masa tu suami kepada Ummu Umair, suami kepada Ummu Umair bin Sa'ad. Jadi Umair bin Sa'ad ni masa tu duduk dengan mak dia. Maka anak Umar fi hujrihi, duduk dengan mak dia, duduk dengan Julas ni. Jadi Julas bin Suwaid kahwin dengan mak kepada Umair bin Suwaid. Maknanya bukan anak dia lah, tapi anak tiri dia lah. Bila turun ayat Quran jawab kepada kisah yang pertama ni, di mana kisah yang pertama mereka tu kata apa? Nabi ni kalaupun betul apa yang Nabi turun, Nabi bawa, tetap saja dia lebih hina daripada keldai, kan? Nabi SAW dan seorang sahabat dengar, dia kata kamulah lebih hina daripada keldai. Lalu dia bagi tahu kepada Nabi SAW. Kemudian bila Nabi SAW panggil munafik itu tanya, dia pun tak mengaku, kan? Dia bersumpah. Ayat sebelum ni, cerita sebelum ni. Jadi bila turun ayat sebelum ni, ada lagi situasi seorang ni nama dia Julas bin Suwaid ni, dia kata masa turun ayat tu dia duduk rumah dia dengan anak dia ni. Dia duduk, lepas tu dia kata, wallahi la in kana hadha ar-rajulu sadiqan fima yaqul la nahnu syarrun minal hamir. Kalau betul apa lelaki tu kata, makna Nabi Muhammad lah, maka betul lah, maka kita ni kira lebih hina daripada keldai lah. Dia sebut lain, kalau betul Nabi dia tu betul, kalau dia betul lelaki itu benar, maka kami ni lebih hina daripada keldai. Fasami'aha Umair bin Sa'ad, lalu Umair bin Sa'ad hak duduk dalam rumah dia tu, masih lagi tinggal dengan dia, dengar, dia pun kata, wallahi ya Julas innaka la ahabbun nasi ilayya wa ahsanuhum indi balaan. Sesungguhnya wahai Julas, demi Allah engkau ni orang yang paling aku sayang. Maknanya dia sayang kepada pak tiri dia ni, Umair bin Sa'ad ni, dan orang yang paling baik di sisi aku. Wa a'azzahum alayya an yasilahu syai'un yakrahuhu. Dan kamulah orang yang paling aku tak suka benda buruk menimpamu. Sayangnya dia kepada pak dia ni. Walaqad qulta maqalatan la in dzakartuha la tafdahuni
wala in katamtuha la tuhlikuni. Tapi kamu telah mengatakan satu perkataan, kalau aku bagi tahu orang benda yang kamu cakap, nescaya dia akan menghinakan aku. Tafdahuhu ini maknanya mengaibkan aku, aib. Wala in katamtuha la tuhlikuni. Tapi kalau aku tak sebut perkataan ni, tak bagi tahu kepada Nabi, binasalah aku. Maknanya aku sayang kat kamu. Tapi ucapan kamu ni, kalau aku bagi tahu kepada Nabi, habislah aku. Atau hinalah aku. Tapi kalau aku tutup tak bagi tahu Nabi, binasalah aku. La ihdahuma ahwanu alayya minal ukhra. Tapi salah satu daripadanya aku kena pilih yang paling ringan daripadanya. Maka lebih ringan padaku ialah bagi tahu. Dia pergi bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagha dhalikal julas, bila Julas tahu Umair pergi ngadak Nabi, lepas pada itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Julas pun pergi tu jumpa Nabi. Dia pun takut juga. Tu jumpa Nabi, dia pun kata fahalifa billah ma qala Umair bin Sa'ad wa laqad kadzaba alayya. Dia bersumpah lagi atas nama Allah, dia tak kata seperti mana yang Umair cakap. Dia telah berdusta ke atasku. Cerita sama dengan hak sebelum ni juga. Jadi turunlah ayat Quran yang kedua. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Fawaqafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun baca ayat tu kepada dia. Fawaqafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha faza'amu annal Julas taba. Lepas daripada tu disebut Julas ni pun bertaubat kepada Allah. Fahasunat taubatuhu, dan dia pun elok taubat dia. Wa naza'a fa ahsanan nuzu', dan dia pun berlepas dirilah daripada orang-orang munafik dan dia jadi orang Islam. Baik keislamannya. Baik. Ibnu Jarir pula cerita sama juga, Nabi SAW sebut pada sahabat dia waktu Nabi duduk di bawah satu pokok, innahu yasayatikum insanun fayanzuru ilaikum bi'ainai syaitan. Akan datang seorang lelaki kepada kamu dan dia akan tengok kamu dengan pandangan syaitan. Fa idza jaa fala tukallimuhu. Bila dia datang, jangan cakap apa, jangan cakap apa pun dengan dia. Orang ni kalau tengah marah jangan cakap banyak. Diam ya banyak. Diam. Falam yalbathu, tiba-tiba datang sungguh lelaki yang kulit gelap sikit. Fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Nabi pun panggil dia, Nabi tanya dia, ala ma tashtumuni anta wa ashabuk. Kenapa kamu dan sahabat-sahabat kamu cela aku? Fantalaqa ar-rajul faja'ahu bi ashabihi fahalafu billahi ma qalu hatta tajawaza anhum. Jadi lelaki tadi dia pun pergi jumpa kawan-kawan dia, panggil semua kawan-kawan dia, mari depan Nabi bersumpah, kami tak cakap sebagaimana. Lalu turunlah ayat Quran. Jadi orang munafik ni banyak sangat celaan dia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak sangat alasan dia dan sumpah mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala bongkarkan pekung mereka. Baik. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka telah pun mengatakan perkataan kufur
dan mereka pula menjadi kafir sesudah melahirkan Islam, yakni sudah Islam kafir. Wa hammu bima lam yanalu, dan mereka berazam untuk melakukan apa yang mereka tidak dapat mencapainya, iaitu membunuhmu. Sampai satu tahap golongan munafik ni ada perancangan nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni berat golongan munafik ni. Wahammu bima lam yanalu. Ada yang kata kisah ni dia berkait dengan kisah Umair bin Suwaid tadi. Umair bin Sa'ad dengan pak tiri dia. Bahawa pak tiri dia kata, dia kalau membagi tahu Nabi, aku bunuh kamu. Ada juga yang kata qala Suddi wa qila fi Abdullah bin Ubay hamma biqatli Rasul, dan ada yang kata ni turun pada Abdullah bin Ubay bin Salul sebab dia pernah bercita-cita nak bunuh Nabi. Wa qala Suddi, dan berkata Imam As-Suddi, nazalat fi unasin aradu an jauh Abdullah bin Ubay wa illam yarda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad warada anna nafaran, mereka ni nak lantik Abdullah bin Ubay dan nak bunuh Nabi. Telah datang beberapa orang dari kalangan munafik, disebut cerita tentang wakanu bid'an, beberapa belas orang. Ada beberapa belas orang, sebagaimana kata Al-Imamul Baihaqi dalam kitab Dalailin Nubuwah dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman cerita waktu tu dia ni pegang tali unta Nabi berjalan depan. Ammar bin Yasir jalan belakang, eskort Nabi. Tiba-tiba sampai dekat Aqabah. Dekat Aqabah ni tanah tinggi. Satu tanah tinggi. Didatangi mereka oleh 12 orang naik unta juga. Ada 12 orang. Wa qad i'taraduhu fiha, dan mereka pun nak serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadarikha bihim fawallu mudbirin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam fasarikha bihim ni, akhirnya mereka fawallu mudbirin, akhirnya lari, tak jadi. Tak jadi lari. Bila tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, hal araftumul qaul, Nabi tanya kepada Hudzaifah, kenal tak siapa tadi? Qala la, qulna la ya Rasulullah, dia kata kami tak kenal. Mereka panggil tutup muka, tapi kami macam kenal unta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, haulaul munafiquna ila yaumil qiyamah. Mereka itu adalah golongan munafik sampai hari kiamat. Wa hal tadruna ma aradu, mu tahu tak dia sebenarnya tadi nak datang buat apa? Qulna la. Mereka kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, aradu an yuzahimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aqabah fayalquhu minha. Mereka tadi datang nak macam yuzahimu ni, nak kepung Rasulullah dan nak serang dia dan nak campakkan dia daripada tanah tinggi ni. Qulna ya Rasulullah afala tab'athu ila ashairihim
hatta yab'athu ilaika kulla qaumin bi ra'si sahibihim. Ya Rasulullah, kenapa kita tidak utus kepada ketua-ketua kabilah atau kaum mereka, sehingga mereka hantar kepada kita kepala-kepala 12 orang. Maknanya bunuhlah, pasal dia urusan nak bunuh Nabi ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la, tidak. Akrahu an tatahaddatsal arabu bainaha anna Muhammadan qatala biqaumin hatta idza azharahu Allah bihim aqbala alaihim yaqtuluhum. Okey. Dia kata aku tak suka, Nabi kata tak payahlah. Aku tak suka nanti orang Arab bercakap-cakap sesama mereka, Muhammad ni dia bunuh satu kaum yang dia mari menumpang pak dia, bila dia jadi pemimpin dia bunuh mereka. Thumma qala Allahumma arbihim bid-dubailah. Nabi doakan kepada mereka, ya Allah, campakkan kepada mereka Dubailah. Qulna ya Rasulullah wa mad Dubailah. Kami pun tanya Rasulullah, apa dia tu Dubailah? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, shihabun min narin yaqa'u ala niyati qalbi ahadihim fayahlik. Percikan daripada api neraka yang mana masuk ke dalam hati mereka lalu membinasakan mereka. Itu rekasnya ayat ni, mereka ada perancangan nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada perancangan nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihadza kana Hudzaifah yuqalu lahu sahibus sirr alladhi la ya'lamuhu ghairuhu. Kerana itu Hudzaifah ni, oleh kerana dia dengan Nabi ni masa kisah ni berlaku, jadi dia tahu rahsia munafik ni. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada dia, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ambil hukuman kepada mereka kerana tadi. Sebab tu Hudzaifah ibn al-Yaman adalah orang yang tahu nama golongan munafik. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Dan tidaklah mereka mencaci dan mencela Islam melainkan setelah Allah dan Rasulnya memberi kesenangan kepada mereka dari limpah kurnianya. Okay. Dan tidaklah wa ma lirrasul indahum dzam illa an Allah aghnahum bi barakati wa yamunnu sa'adatahu. Padahal Nabi ni kalau dia nak bunuh tak ada sebab. Wa ma naqamu, tidaklah mereka mencaci mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam tu, illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli, kecuali melainkan setelah Allah dan Rasul memberi kesenangan kepada mereka dari limpah kurnianya. Disebut dalam tafsir, ay wa ma lirrasuli indahum dzambun, apa yang mereka nak bunuh tu tidaklah ada bagi Nabi dosa kepada mereka, melainkan kesenangan yang Nabi bawa. Jadi kalau nak, maknanya dia tak setuju dengan Nabi sebab apa? Padahal Nabi SAW ni, sejak daripada Nabi datang ke Madinah, bertambah kekayaan orang Madinah kerana keberkatan dari Nabi SAW. Kerana keberkatan dari Nabi SAW. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata, dia ni tak ada sebab pun nak bunuh Nabi. Kalau kira tak ada sebab pun nak bunuh Nabi.
Tak ada sebab pun nak hina Nabi. Sebab apa yang Nabi bawa setelah Nabi sampai ke Madinah, berlimpah-limpah keberkatan yang ada di Madinah. Fa in yatubu yaku khairan lahum. Kalaulah mereka bertaubat, itu lebih baik bagi mereka. Fa in yatubu yaku khairan lahum. Wa in yatawallau, kalau mereka berpaling, yu'adzibuhumullahu 'adzaban alima. Allah akan menyeksa mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya fid dunya wal akhirah. Jadi dalam ayat ni ada tawaran dari Allah supaya bertaubat. Dan inilah juga jawapan kepada yang baru ni ada orang tanya bab syirik. Apakah Allah Ta'ala ni kalau syirik tu macam mana Allah ampunkan? Jawapan dia, kalau di atas dunia lagi dia bertaubat, Allah Ta'ala ampunkan, walaupun dia dulu buat syirik. Dalam ni ayat ni golongan munafik, siapa Allah Ta'ala offer taubat tu lebih baik. Wa in yatawallau, tapi kalau dia berpaling tak nak taubat, mati dalam keadaan tu, yang tu yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman. Allah Ta'ala akan bagi kepada dia azab yang pedih fid dunya wal akhirah. Waktu dunia orang dia berpaling tu pun dah ditimpakan azab, hari akhirat apatah lagi. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir, dan mereka tidak akan mendapat sesiapa pun di bumi ini yang akan menjadi pelindung juga yang menjadi penolong. Okay? Jadi itu satu daripada kisah mereka. Dalam banyak-banyak cerita, salah satu kisah mereka ialah cubaan nak bunuh Nabi. Cubaan nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, lagi cerita golongan munafik ni banyak rupanya. Wa minhum man ahadallah. Dan di antara mereka ada yang membuat janji dengan Allah dengan berkata, la in atana min fadlihi lanasaddaqan. Kalaulah sekiranya Allah memberi kepada kami harta dengan limpah kurnianya, lanasaddaqan, nescaya kami akan bersedekah. Kalau kaya nanti kami sedekah. Walanakunanna minas salihin, dan kami akan jadi orang soleh. Dia tahu sangat bila Nabi datang tu dia jadi orang yang kaya. Lalu dia kata kalau apa ni, Allah jadikan kita kaya, kita sedekah dan kita jadi orang soleh. Okey. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, falamma atahum min fadlihi, kemudian setelah Allah memberikan kepada mereka dari limpah kurnianya, bakhilu bih, dia tiba-tiba jadi bakhil. Masa tak kaya cakap kalau aku kaya lah aku sedekah habis. Bila dah kaya bakhil pula. Wa tawallau, dan mereka membelakangkan janjinya, wahum mu'ridun, dan sememangnya mereka orang yang sentiasa membelakangkan kebajikan. Okay. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Jadi orang munafik ni dia dah janji nak bagi, lepas tu tak bagi. Itu memang antara sifat munafik. Ayatul munafiqi thalathun. Tanda munafik tu 3. Idza haddatha kadzaba, bila cakap bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, bila janji mungkir. Wa idza tumina khana, bila diberi amanah khianat. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Akibatnya Allah menimbulkan perasaan munafik dalam hati mereka berkekalan,
ila yaumi yalqaunah, sehingga ke hari mereka bertemu Allah. Jadi oleh kerana sifat-sifat begini, Allah Ta'ala letak dari sifat kemunafikan tu kekal di dalam hati mereka sampai mati. Okey, sampai mati. Ni mana ada yang disebut bahawa golongan-golongan yang telah merancang nak bunuh Nabi ni, mereka inilah yang mana kekal sifat tu sampai kiamat, sampai mati. Golongan-golongan munafik yang lain ada yang bertaubat, tapi ada sebahagian daripada mereka yang Allah Ta'ala memang kekalkan kemunafikan sampai mati. Bima akhlafullah, kerana mereka telah memungkiri apa yang mereka janjikan kepada Allah. Bima akhlafullahu ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun, dan juga kerana mereka senantiasa berdusta. Ay a'qabahum min nifaq fi qulubihim bisababi ikhlafihim al-wa'd wa kadzbihim. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat marah kepada mereka yang mungkir janji dengan Allah. Mungkir janji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dari kalangan munafik ni ada yang bertaubat, dan dari kalangan mereka ada yang kekal dengan kemunafikan sampailah hari kiamat, sampailah mereka mati. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum, tidakkah mereka tahu bahawa Allah senantiasa mengetahui apa yang mereka rahsiakan serta apa yang mereka bisikkan, wa anna Allah 'allamul ghuyub, bahawasanya Allah Maha mengetahui akan perkara-perkara yang gaib, ya, dia tak tahu ke Allah bahawa Allah ni Maha mengetahui. Dia ingat lepas dia bersumpah tu, dia minta maaf dengan Nabi, beres. Lepas dia balik, dia cakap balik. Kemudian dia berjanji dengan Allah, dia mungkir. Dia tak sedar ke? Dia ingat hidup ni sampai setakat tu je. Beres dah kali dia. Dia tak tahu ke bahawa apa setiap yang dia cakap tu, sama ada terang-terangan ke, sembunyi-sembunyi ke, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita ni kena ada sifat muraqabah. Nama sifat dia muraqabah. Muraqabah ni apa? Sifat senantiasa rasa diawasi, sifat pengawasan, merasakan pengawasan Allah. Sebab muraqabah ni muraqib. Kalau orang muraqib ni penjaga. Raqibun, kalau kita raqibun kan, malaikat yang sifat dia menjaga. Raqib dan atid. Raqib menjaga, atid melaporkan. Jadi dua-dua tu sifat pada malaikat yang jaga kita lah. Duk kiri kanan tu raqib atid, belah kanan pun raqib atid, belah kiri pun raqib atid. Maknanya sifat dia raqibun atid, dia menjaga dan melaporkan. Jadi manusia ni kena ada sifat muraqabah. Macam kita kak, jaga pengawas periksa lah. Muraqib ni pengawas periksa. Kalau
dalam bahasa jenayah dia panggil apa? Petrol, dalam petrol. Patrol dia panggil. Patrol ke? Dia istilah dia bila dia lepas tapi dalam senantiasa duduk kena dipantau. Dipanggil istilah apa? Bukan patrol tak? Ada bahasa apa dia panggil? Yang ada komen tak? Maknanya orang ni senantiasa. Kalau dia duduk mana-mana pun ada je. SB kau tengok, polis kau tengok. Orang ni walaupun dia duduk keluar tapi dia senantiasa dijaga. Contohnya orang yang duduk bekas ISA. Nah, dia ni duduk dalam daerah dia, duduk dalam, nak keluar daerah pun kena bagi tahu ke polis. Dia kata saya ni kena main pak mati dah sat. Surveillance. Surveillance tu bukan orang awam ke? Parol, bukan petrol, parol. Petrol lah pula. Parol. Ada parol. Kita face sikit bahasa-bahasa ni. Ada telitah tu tapi tak ingat. Ada parol lah. Maknanya senantiasa rasa diawasi. Kita dengan Allah ni lagi hebat daripada tu. Kalau orang yang rasa pengawas periksa, masa periksa tu je. Kan? Habis periksa, merdeka. Tapi kalau kita kata under parole tu, dia ni seumur hidup. Nak gimana? Seumur hidup. Siapa nak keluar daerah? Ada seorang tu dia cerita saya dekat ISA, dia nak keluar. Dia nak pergi rumah dia ada isteri 2. Tapi kena retah daerah. Setiap kali nak pergi kena repot. Siapa gitu? Maknanya apa? Pengawasan. So kita ambil contoh. Apa yang dia bagi tahu tu kita boleh bagi sebagai maklumat kepada kita. Kalau begitulah pengawasan manusia rasa dengan manusia lain, bagaimana dia dengan atau bagaimana kita dengan pengawasannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena lapor diri senantiasa kepada Allah ni, kena lapor diri 5 kali sehari, kena lapor diri. Pengikut pun kena juga. Kita jemaah kita kan. Kata awak ni ada dalam pihak mana, awak mana pergi pun bila awak jumpa ustaz. Makna kalau orang jumpa dia pun orang tu kena tu. Orang berhubung itu pun. Tapi nak sebutnya pengawasan tu sifat. Kalau dia dengan Allah lagu tu, maka kita dia nak keluar kawasan kena lapor diri, kena sign bala polis, nak keluar sign bala polis. Polis izin baru boleh keluar. Kita lapor diri kepada Allah 5 kali sehari. Bangun pagi lapor diri. Lepas tu pergi kerja. Tengah kerja lapor diri. Sambung kerja. Berhenti kerja lapor diri. Balik rumah. Siapa ada rumah, masuk jam malam, lapor diri. Lepas tu mainlah dengan anak-anak. Nak tidur, lapor diri. Gitu kita dengan Allah. Muraqabah, kena rasa senantiasa. Lepas tu dia tahu belaka. Malaikat-malaikat dia hak kita tak nampak ni senantiasa mengawasi kita. Ada semua. Senantiasa. Malah kalau tak ada malaikat sekalipun, sifatnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui, Allamul Ghuyub. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Tidakkah mereka tahu bahawa Allah senantiasa tahu apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka bisikkan, dan bahawasanya Allah Maha mengetahui akan perkara-perkara yang gaib.
Tapi golongan munafik ni dia tak rasa tu. Dia tak rasa. Dia anggap Nabi Muhammad saja. Dan dia pun hati dia dalam dua. Ya tahu Muhammad ni kita ikut je, betul salah tak tahu. Dia tak tahu betul salah, dia ikut je. Dia ikut tu pun bukan kerana kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebab orang lain ikut belakang, kita pun ikut ya. So dia tak ada perasaan muraqabah tu dalam hati dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata di ayat yang terakhir, alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Orang-orang munafik yang mencela sebahagian dari orang yang beriman mengenai sedekah-sedekah yang mereka berikan secara sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak dapat mengadakan apa-apa untuk disedekahkan kecuali sedikit sekadar kemampuannya, serta mereka mengejek-ejeknya. Ayat ini termasuk dari keburukan orang munafik yang Allah Ta'ala sebut, ialah mereka suka mengejek orang beriman dan mereka sudah mengejek sedekah mereka. Okay? Tidak selamat seorang pun Muslim daripada lisan mereka yang jahat. Hatta orang-orang yang bersedekah, kalau banyak, dia kata orang ni nak tunjuk lah ni, nak menunjuk-nunjuk. Kalau sedikit, macam tu je. Allah pun tak berhajat dengan sedekah kamu macam tu. Dia punya tu. Berkata Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, lamma nazalat ayatus sadaqah, bila turun ayat tentang sedekah, kunna nuhamilu ala zuhurina, kami bawa harta-harta kami ni pikul atas belakang kami. Bila turun ayat sedekah, kami bawa apa yang kami miliki pikul atas belakang. Kurma ke apa yang dia ada lah, harta mereka. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in kathir, maka datang seorang lelaki, dia sedekah dengan benda yang banyak. Faqalu murai, dia kata apa? Tu nak tunjuk ke orang. Geng munafik ni, dia tengok orang banyak, tu nak tunjuk orang dia sedekah tu. Waja'a rajulun fatasaddaqa bi sa', datang pula seorang lelaki bawa satu cupak je. Satu gantang besar kat dia cupak ni mut kan. Satu sa' ni gantang. Satu gantang daripada kurma. Faqalu innallaha la ghaniyun an sadaqati hadha. Allah, dia kata bahasa kita ke Allah Ta'ala tak perlu pun pada sedekah banyak tu. Dia memperlekehkan sedekah yang sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Mereka mengejek-ngejek orang mukmin, Allah akan membalas ejekan mereka. Jadi ini antara sifat Allah yang sebenarnya Allah Ta'ala, kita tidak menamakan Allah dengannya. Ada sifat yang Allah Ta'ala, dia kaedah kita dalam asma' wa sifat, semua nama Allah mengandungi sifat. Dan tidaklah semua sifat Allah membawa maksud nama. Jadi sakhirallah dalam ayat ni, Allah mengejek-ngejek mereka, tapi kita tak buat pada nama Allah tu Tuhan yang maha mengejek, tak boleh lah. Pasal apa? Sebab ayat ni datang sebagai balasan terhadap ejekan orang munafik. Jadi Allah Ta'ala ni maha suci daripada sifat keburukan, tapi Allah ni dia maha berkuasa dalam membalas semua kejahatan. Jadi bila mereka mengejek orang-orang beriman, Allah membalas ejekan mereka.
Jadi Allah menghinakan mereka, sakhirallahu minhum. Fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Sebab tu kalau kita tengok ada lam alif kecil ni. Lam alif kecil itu supaya kita tak putuskan antara perbuatan orang munafik dengan sifat ataupun perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tahu bahawa Allah mengejek mereka adalah disebabkan balasan terhadap ejekan mereka kepada orang beriman. Fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Salah seorang daripada yang diejek, siapa dia? Dalam kitab tafsir atau dalam hadis disebut salah seorang daripada mereka ialah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman ni harta dia banyak. Pun kena ejek juga. Dia bawa habis semua orang lain bagi. Semua orang lain dah bagi. Sampai tinggal kepada Abdurrahman bin Auf, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Hal baqiya ahadun min ahli sadaqat?" Bila orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf tanya, "Ada lagi dah orang tak bagi sedekah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Semua orang lain bagi, kecuali kau je tak bagi." Dia last sekali. Lalu Nabi Abdurrahman bin Auf kata, "Fa inna indi mi'ata uqiyah min dhahabin minas sadaqah." Aku ada 100 bekas daripada emas untuk sedekah. 100 bekas ni. Banyak mana 100 bekas ni? Umar Al-Khattab dengar, dia kata, "Amajnunun anta?" Menggila ke? Nah, Umar bin Khattab sebut, menggila ke? Ini sebut dalam tafsir Tabari, cerita dia ni. "Amajnunun anta?" Qala laisa bi junun. Aku tak gila. "Afa'alta ma fa'alta?" Betul kau kamu nak sedekah ni? 100 bekas emas. 100 bekas emas. Ada 100 bekas. 100 uqiyah ni apa? Uqiyah ni uncang ke bekas, begitulah. Saya lupa ni. Lalu dia kata, "Na'am, mali 8,000 amma 4,000 fa aqradtuha rabbi wa amma 4,000 fali." Harta aku ada 8,000. 8,000 harta. 8,000 berapa? 8,000 dinar ke dirham ni. Dia tak sebut sini. Tapi dalam riwayat lain, Ibnu Ishaq kata dia sedekah 4,000, 4,000 dirham. Dia kata apa? Aku ada 8,000 harta. Dirham lah. Kalau ikut kepada riwayat yang satu lagi ni, Ibnu Ishaq. Aku ada 8,000 dirham. 4,000 aku bagi pinjam pada Allah, 4,000 aku simpan. Maknanya harta dia tu dia bagi separuh. Bagi separuh untuk Allah, separuh untuk dia. Umar Al-Khattab kata, "Amajnunun anta?" Menggila. Banyak ni. Banyak. Ni di awal, boleh jadi awal kekayaan dia dah ni. Pasal ayat sedekah ni. Lalu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar begitu, Nabi kata, "Barakallahu laka fima amsakta wa fima a'taita." Semoga Allah berkati hartamu pada apa yang kau simpan dan pada apa yang engkau infak. Apa yang kamu bagi dan apa yang kamu simpan. Wala mizahul munafiqun. Lalu orang munafik pun ejek dia. "Wallahi ma a'ta Abdurrahman atiyatahu illa riya." Dia kata Abdurrahman tu nak nunjuk itu. Dia ejek Abdurrahman bin Auf. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat bahawa mereka akan diejek oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa lagi orang-orang Islam yang kaya. Asim bin Adi, dia sedekah
100 bekas daripada kurma, 100 bekas besar. Pun begitu juga. Setiap kali orang sedekah banyak, ejek belaka dia. Bila orang sedekah sikit, dia gelak pula. Pokok dia ni tak ada kerja melainkan mengejek. Baik. Walahum adzabun alim, dan Allah Taala sediakan bagi mereka azab yang tidak terperi sakitnya. Semoga Allah Taala sekali lagi kita doakan kepada Allah selamatkan kita daripada sifat kemunafikan. Ya, semoga Allah Taala selamatkan kita dari sifat kemunafikan dan Allah tetapkan hati kita di atas keimanan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Minta Allah jaga kita, jaga lisan kita, jaga hati kita, jaga mata, jaga semualah. Kerana penjagaan Allah ni sangat-sangat kita perlukan. Tidaklah kita hari ini berada di atas hidayah melainkan dengan rahmat dan kurniaan dari Allah. Laula hada apa tu? Allahu akbar. Kalaulah tidak kerana Allah bagi hidayah kepada kita, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidaklah kita ni dapat petunjuk melainkan sebab Allah yang bagi. Bukan kita yang pandai-pandai cari, sebab aku pandailah, sebab aku tak. Kita ni dapat hidayah sebab Allah yang bagi. Kalau tidak kerana Allah yang bagi, saya kita lost. Kita ni tak tahu mana. Dan kita juga berharap Allah Ta'ala jaga kita daripada sifat kemunafikan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.